Semua kita. Ya. Okey. Merancang, mengurus, menjelaskan melaksanakan program gerakan bajet termasuk program Nilam. Betul? Betul kan? Ini memang semua maklum. Program Nilam pun masih berlangsung. Ya. Saya tengok ada beberapa negeri dah mula menjalankan pertandingan-pertandingan Nilam. Jadi itu semua adalah persediaan yang banyak menyebabkan PSS. Seterusnya, merancang, mengurus, menyelaras program literasi maklumat. Saya akan ajar. Selepas ni di bawah slot transformasi PSS saya akan ajar khusus untuk literasi maklumat. Tak ada literasi maklumat susah nak dipanggil guru GPM. Sebab kita nak bagi maklumat pada orang balik. Okay? Next. Merancang, selaras dan bantu murid kenal pasti kesan dan interpretasikan maklumat yang terdapat di dalam dan di luar PSS. Dalam transformasi perpustakaan atau literasi maklumat, saya akan ajar yang ni. Macam mana kita nak interpretasi maklumat, sahih atau tidak. Ya, itu penting. Penting ya, sebab pengguna masuk, especially budak-budak masuk, dia kadang-kadang tak boleh pun nak timbal balik maklumat yang dia dapat. Ya. Kalau dia kata Tutup Utara tu berada dekat Kelantan, percaya dia akan kata Tutup Utara dekat Kelantan. Saya pernah ketika saya jadi guru sandar, saya berada kelas peralihan tingkatan 2. Saya mengajar subjek bahasa Inggeris. Ketika itu baru habis perlawanan Piala Dunia tahun 1997-98. 98 ya. Saya tanya pelajar ni, siapa yang menang antara Perancis dengan Brazil masa tu perlawanannya. Saya tanya, Perancis kat mana? Itu teacher, Penang atas sikit. Oh, kat situ Perancis. Tapi Brazil kat mana? Brazil, Singapura, sebelah juga. Maksudnya apa? Nampak tak globe-nya tu? Itu saja domain. Saya kata kalau Perancis kat sebelah Penang, hari-hari kita boleh pergi France. Ya. So bila di situlah sebenarnya bermula publik. Saya tunjuk globe, bukan tunjuk globe. Globe tu tak boleh bayang. Tunjuk peta, baru tahu betapa dia sebenarnya jauh daripada Malaysia. So maksudnya begitu. Kita kena alertkan perkara-perkara macam ni ya. Merancang dan laksana perkhidmatan PSS yang dapat mendukung pelajaran dan pembelajaran. Merancang selaras laksana program pembangunan staf berkaitan pengurusan dan perkhidmatan PSS. Ini yang tuan-tuan buat tadi tu. Rancang macam-macam. Bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain ya. Okey, seterusnya pengurusan pusat sumber sekolah seterusnya adalah bekerjasama dengan panitia mata pelajaran dalam menggunakan pelbagai kaedah instruksional, berdasarkan sumber dan teknologi pendidikan yang berkesan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Okey, ini semua lebih kurang bekerjasama dengan panitia untuk penafsiran penilaian, bekerjasama dalam merancang mengajar. Ini semua benda-benda yang sama. Yang ini saya akan laju sebab saya nak kejar yang transformasi sekejap lagi. Next. Okey, bekerjasama dengan guru pengajar Bestari. Kalau ada lagi guru pengajar Bestari ada lagi. Okey, guru pengajar ICT dalam memberi bantuan menggunakan teknologi pendidikan, teknologi baru, undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Okey, sekarang selain daripada kita sibuk menekankan tentang ICT, perkara yang tuan-tuan perlu lihat adalah undang-undang dan peraturan. Sebenarnya undang-undang peraturan kita pun tak kenal, tapi dah mula kena tekankan pasal undang-undang dan peraturan. Merangkumi daripada sekolah sampailah keluar. Ingatkan mereka undang-undang dan peraturan tak boleh bawa motor tanpa lesen. Banyak yang datang sekolah, pasal motor tak ada lesen, lepas tu press kuat-kuat dalam sekolah. Dah mengganggu ketenteraman dan mengeluarkan pencemaran bunyi. Saya pakai asal So benda macam tu kita kena terapkan. Saya faham kita memang susah nak mendidik anak murid kalau setakat sekali dua cakap. Dia akan jadi angin lalu saja. Angin lalu. Tambah-tambah budak sekolah menengah. Saya faham betapa penatnya kita walaupun separuh hari mengajar mereka balik dan tentu entah ingat entah tidak. Tapi kalau 30 orang murid dalam kelas takkan semua tak ingat. Okey. Merancang, mengurus dan melaksanakan program aktiviti promosi berkaitan bahan. Ini yang saya sebut tadi. Kita kalau boleh library jangan sampai mati. Mati tu maksudnya apa? Kita tak provide apa-apa information. Itu sebabnya kalau ada susah sangat, pergi ke anak, pilih mana-mana buku, tangkap gambar, kita post dalam buku.
library sebenarnya. Okey. Mengurus pelaksana mesyuarat jawatankuasa induk dan mesyuarat jawatankuasa pekerja PSS. Next kita. Baik, menilai keberkesanan pelaksanaan program dan tadi yang tuan-puan buat, melaksanakan tugas semakkan stok dan inventory yang seperti saya sebut, menjalankan kajian ataupun inovasi berkaitan tingkatan perkhidmatan dan pengurusan. Ini yang saya kata review, menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan PSS. Ini semua summary yang daripada mula sampai tengah kita ada saja. Betul tak? Inilah dia peranan. Saya tak langsung tuan-puan sebenarnya dah nampak peranan yang ini hanya formaliti keterangan terhadap fungsi tuan-puan. Dan soalan? Soalan tak? Baik tuan-puan, pernah tak terfikir kenapa tuan-puan pula yang kena jadi GPM? Ada tak yang tak minat jadi GPM? Ada? Cuba jujur sikit. Mula-mula terpaksa. Mula-mula? Mula-mula terpaksa. Wish daripada sekolah rendah masuk sambung belajar, nak masuk universiti, kena masuk library. Jadi dah kerja pun kena jaga library pula. Betul tak? Masa mula-mula terima, kenapa saya? Why me? Kenapa aku? Banyak-banyak cikgu, kenapa kita yang kena pilih? Betul kan? Masa mula-mula yang tak nak ni. Tapi banyak juga saya jumpa mula-mula tak nak. Tu lagi yang tanda jodoh. Mula-mula tak nak, lama-lama tak nak lepas. Mula-mula tak nak rasanya tak nak. Tapi bila dah bagi, sanggup tak nak jawatan. Semata-mata nak jadi GPM. Betul tak? Berapa orang yang rasa macam tu? Seorang, dua orang aja. Aduh, Haitan 30 lebih ni. Sebenarnya tak nak kongsi kan, tak nak cakap kan, segan kan. Sebenarnya begitulah tak kenal maka tak cinta. Kan? Kalau dah kenal, baru tahu bahawa sebenarnya itulah antara platform yang mendekatkan kita dengan guru dan student yang lain. Betul tak? Dekat situlah macam-macam. Hari-hari kita jumpa idea. Rasanya mau buat, besok nak buat ni balik daripada kursus ni confirm ni semua idea mau buat nak share. Betul tak? Itulah ceritanya. So, sebenarnya tuan-puan pun saya rasa mungkin tidak didedahkan sebenarnya bahawa GPM boleh menghadiri persidangan perpustakaan antarabangsa tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun. Malaysia jadi tuan rumah last kali 2018. Tahun ini di Belanda, tak silap saya. Tahun depan di Dubai. Jom? Jom? Okay. Education memang ada sebab. Pergilah. Boleh buat perancangan. Dubai Dan satu-satunya Dubai menghadapi halangan apabila LGBT tak boleh buat pembentangan. Sebab apa? Kerajaan Arab tak benarkan slot LGBT dalam IFLA, International Federation Library Association. Tak benarkan. So banyaklah yang tunjuk protes. Tapi Dubai kata lantak awak lah. IFLA tetap dilaksanakan di Dubai 2024. Okey, pergilah. Tahun berikutnya kalau tidak silap saya di New Zealand ke Switzerland. Dia dah ada keluar 2 tahun. Boleh pilih nak pergi negeri mana, negara mana. Sejuk ke, negara panas ke. Okey. So, boleh tuan-puan boleh buat pembentangan atau sebagai peserta sahaja. Sebab apa? Sebab lesen duduk jaga library. Kalau pergi jangan terkejut. Yang di Malaysia pun apabila saya datang bawa tim saya sebagai presenter dan juga sebagai peserta, yang terkejut di luar negara, library dia rambut merah, rambut cat biru separuh merah. Suka hati dia. Itu sebabnya dalam setengah aktiviti library kita boleh buat dress up today dekat dalam program library. Dress up today tu maksudnya dia nak buat resensi buku pelajar-pelajar ni, tapi buku dia bertajuk Sleeping Beauty. Jadi dia datang dengan pakaian Sleeping Beauty sambil bercerita.
Itu salah satu daripada aktiviti. Ataupun tentang buku yang dia baca tentang para pesuara, para miswara. So datang dengan pakaian pendekar. Boleh, tak ada masalah. Maksudnya sesuaikan bahan bacaan yang dia baca, persembah dekat depan dengan kostum yang dia pakai. Kalau Avengers lah. Apa kita nak daripada situ? Kita nak tanamkan keyakinan kanak-kanak kan, pelajar kita dalam deliver dia punya presentation. Itu sebenarnya barulah menarik. Kita tak terikat dengan lisensi buku yang duduk formal sema. Kita akan bercakap pasal buku ini. Jadi tuan-tuan semua kena baca buku tentang Blue Ocean. Aduh, dah Blue Ocean tu serius, makin ngantuk dengar tentang lisensi, betul tak? So itulah gaya terkini untuk kita nak lisensi buku, nak berbicara buku, nak bedah buku berdasarkan kupasan apa yang kita dah baca. Okay? Boleh faham? Boleh ya? Baik, seterusnya berhubung dan bekerjasama dengan BSTP, PKG dan agensi berkaitan untuk meningkatkan perkhidmatan dan program BSS serta melaporkan pelaksanaan kepada stakeholder. Kalau kita tak buat pelaporan, mereka tak tahu. Buatlah program hebat macam mana pun, tak hantar pelaporan, mereka tak tahu. Betul tak? Kalau tak tahu, macam mana mereka nak timbal balas balik? Dia tengok sekolah menengah ni tebal ni, bagus, aktif. Apa kata kita hantar sikit suntikan dana? Atau kita buat kerjasama dengan mereka ni? Faham? Nampak tak? Boleh jelas Jadi itulah sebabnya penting setiap apa yang kita buat tu, kalau boleh, hasilnya kita buatkan. Boleh faham? Okay, next. Perkara ketiga adalah dari segi penglibatan profesional. Ini yang saya maksudkan tadi menjadi ahli perpustakaan, usahawan pusat sumber sekolah ataupun negeri, jadi pakar rujuk dalam pengurusan pusat sumber. Saya percaya balik ini tuan-tuan akan jadi JU, memang akan jadi pakar rujuk. Dan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang teknologi pendidikan. Okay, next. Sekian, terima kasih. Next sekali. Baik tuan-tuan, ingat untuk persidangan antarabangsa perpustakaan selain daripada IFLA, kita ada juga di peringkat Asia Tenggara yang kita panggil KONSAL. Tak boleh pergi ke peringkat yang Asia, orang kata yang lebih besar IFLA antarabangsa worldwide, pergi dekat KONSAL. KONSAL dekat negara-negara Asia Tenggara saja persidangannya. KONSAL 2025 tuan rumahnya adalah Malaysia. Ambil peluang. Untuk apa? Bentang paper atau hadir sekurang-kurangnya. Sebab last year kita buat dekat Thailand atau Vietnam, dia buat secara dalam talian. Tapi bila kita buat di Malaysia, kita akan buat secara bersemuka. Persidangan tu biasanya bukan sehari, dia antara 3-4 hari. Antara di situ akan banyak idea yang kita dapat. Cumanya tuan-tuan jangan terkejut kerana kebanyakan pembentangan lebih bertumpu kepada area bandar. Last yang saya pergi pada tahun 2018 itulah tu, dia banyak tentang teknologi, macam mana capaian perkara data hanya di bandar. Saya utarakan soalan, bagaimana nak capai teknologi ini daripada far away kita, yang daripada pedalaman, yang daripada Sabah, Sarawak, yang dekat dalam-dalam tu. Guna teknologi ni, kita memang boleh datang bawa iPad sumbang, berpuluh-puluh iPad bagi dekat orang asli lah, bagi dekat dengan kita. Tapi lepas 2-3 hari mati bateri iPad tu. Nak cas macam mana kalau elektrik pun tak ada? Atau dia kata macam mana saya nak ni wifi pun kami tak ada, internet tak ada, kan? Itu antara halangan. Jadi apa yang terbaik? Buku fizikal. Itu sebenarnya yang unik. Kami dah buat kajian, kami pergi ke pedalaman, bawa kotak-kotak buku bahan bacaan. Bila datang balik beberapa bulan, buku tu hampir lunyai sebab memang dia baca. Kita tanya, okey, siapa nak cerita? Cerita ni buku ni. Maksudnya mereka suka, sebab mereka tak ada akses pada bahan fizikal tu. Jadi boleh sebenarnya antara lain kita banyak buku kan, kita buat CSR sedikit kepada yang berdalaman. Mereka tak perlukan yang gadget-gadget semua. Memang seronok mula-mula terima, tapi dia bukannya jangka panjang. Okey, macam mana? CPM boleh ada soalan dah untuk yang ni? Jelas ni semua, boleh faham.
Baik, slot yang kedua ini lebih penting untuk tuan-puan sebagai GM ya. Okey. Kalau nak break, bagi tahu. Nak break, kita nak break 5 minutes? Nak break. Okey. Tak apa, jangan segan. Minta je break tu. Okey, silakan. Kita break 5 minit ya. Nilainya kok tu. Ya ke? Punya. Tak lebih tu. Ada rasa macam ubat. Oh, betul. Buat je dah. Buat hello.